Itu para ulama ketika mana mengajar kita macam mana kita nak berada pada jalan yang lurus, maka mereka kata kamu kena ada 5 perkara. Yang pertama, kamu mesti benar-benar kenal Tuhanmu, ma'rifatu fatirihi ay khaliqihi, kenal Tuhan. Tentu kenal Tuhan yang cipta, yang beri rezeki, yang berkuasa atas kita, yang kita kembali padanya, yang akan beri syurga atau neraka, yang akan tanya perbuatan kita. Kenal. Ini jalan Allah, ma'rifatullah. Kemudian kita mesti mengetahui jalan yang boleh bawa kita pada Allah. Sembahyang, baca Quran, qiyamul lailnya, zikirnya, mengasingkan diri daripada makhluk seketika yang disebut sebagai tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila, hendaklah kamu asingkan diri kamu pada manusia seketika dalam satu tempoh waktu. Kita bila sembahyang, kita asingkan diri pada manusia sekejap, jangan bercakap, jangan pandang kiri kanan, tekung solat, asingkan diri. Kita bila baca Quran, kita asingkan diri pada orang tu jauh, kita jauh sikit, saya sedang tabattul, asing diri. Kita kena tahu jalan yang bawa kita jumpa Allah. Jaga solat, jaga puasa, zakat, aurat, ini semua jalan yang bawa kita jumpa Allah. Dengan bahasa mudah, perintah dan larangan. Yang ketiga, kita kena tahu jalan yang mengetahui perkara yang membinasakan perjalanan kita menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah, apa yang membinasakan? Sikap tangguh menangguh kita dalam hal-hal agama. Tunggulah Ustaz pencen saya, okeylah. Tunggu saya tua, tunggu. Dan ini semua benda-benda yang merosakkan jalan menuju pada Allah. Ini dipanggil afatut tariq, perosak jalan. Perosak jalan. Jangan ada benda-benda yang merosakkan jalan kita menuju pada Allah. Di antara jalan yang merosakkan kita menuju Allah, buat maksiat, tak berhenti-berhenti buat maksiat, atau melihat setiap perkara mesti ikut cara dia, bukan cara hukum. Cara dia nak. Apapun dia tafsir agama, cara dia, bukan cara hukum. Agak-agak sesuai dengan hawa nafsu, dia ambil. Tak sesuai, dia takwil lah ikut mana pun, corner, baring ke dan sebagainya. Ini watak-watak Yahudi. Hukum yang kena dengan dia, ini hukum Allah, ikut lah. Hukum yang tak kena dengan selera dia, ni lain maksud dia ni sebenarnya. Sebenarnya maksudnya bukan begitu. Dia pun cuba tafsir, mengalah ulama'. Kenapa? Kerana dia rasa tak sama dengan apa yang dia nak. Ini perosak jalan. Yang keempat, dia kena kenal diri dia, ma'rifatun nafsihi. Kenal diri kita ni siapa, tuan-tuan? Manusia yang sampai masa kembali pada Allah. Kita ni hamba. Tuan-tuan nak gong macam mana, kita nak sombong macam mana, kita ni hamba. Label kita ni label hamba. Ingat sikit, kita nak bantah-bantah lebih kurang hukum syarak, nak bantah takdir Allah, nak bantah sebuah benda yang Allah Ta'ala tentukan. Kenal awak ni siapa sebenarnya? Kita tua tunggu mati, kita yang kuat tunggu lemah, kita yang rambut hitam tunggu uban, kita yang petah berkata tunggu gagap dan tunggu hilang bicara, kita yang gagap berdiri tunggu masa terduduk dan terbaring. Inilah kita. Kenal kita. Daripada air maninya kembali menjadi bangkai tak bernyawa, dibuang, ditanam dalam lubang, dalam kubur, dipinggirkan, dibiarkan. Kita tiba cakap macam tongkat langit. Dan kalau kita makin umur ke depan, melawan hukumnya makin kuat. Ini orang tak kenal diri. Kena kenal siapa awak ni. Awak ni siapa? Oh, saya ni sekian. Saya banyak pengaruh, banyak follower. Saya ni banyak harta, banyak pangkat, banyak kenal orang besar. Bila tu semua benda boleh tolong ke waktu awak sakit? Harta boleh tolong. Tolong awak masuk hospital je. Dia tak boleh tolong awak untuk menghadapi sakit. Sakit awak hadapi sendirilah. Tanda tu cuma siap untuk awak melepaskan hajat, tapi rasa sakit melepaskan hajat awak tanggung sendiri. Orang yang takkan tanggung. Maka kenal diri kita siapa. Umur kita terus bergerak,
waktu dan hari itu ke depan. Kita tak mungkin mundur ke belakang secara makna tuanya. Maka satu-satu jalan untuk kita selamat diri kita, ikut jalan Allah. Kalau nak selamat lah. Tak nak selamat, silakanlah teruskan. Sebab Allah Ta'ala sebut, buatlah macam mana kamu nak buat. Ish ma syi't, hiduplah macam mana kamu nak hidup. Fa innaka mufariqu, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ish ma syi't, hiduplah macam mana kamu nak hidup. Kamu nak lawan hukum aku ke, hiduplah. Fa innaka mayyit, tapi kamu akan mati. Yang kelima, dalam melalui jalan Allah, nak betul-betul berada jalan Allah, ma'rifatu uyubiha, kita tahu apa aib diri kita. Tahu keaiban diri kita, cemburu ada, dengki, wasangka buruk. Ini keaiban. Tuan-tuan kena senarai keaiban diri masing-masing, senarai. Saya ni sepanjang hidup saya nak cek benda jahat saya ni, bocor kat mana. Saya ni ustaz kuat cemburu. Cemburu saya ni buta pelik, cemburu marah. Saya ni kuat hasad, tak boleh sikit pun orang lebih pada saya. Saya ni tak buruk sangkanya lain macam sikit. Saya buruk sangka saya lain macam. Tu tengok jiran kadang tukar perabot baru ni mencuri ke apa, rasuah ke apa, dia punya buruk sangka. Tengok bawa kereta baru ni, kereta ni kalau dia tak beli sistem riba pakai alung dua ni. Dia duduk buruk sangka pada semua sekeliling dia, walau tak ada urusan dia dengan orang tu. Tahu ini cacat kita. Aib saya kat mana? Aib saya Ustaz, subuh payah bangun. Aib saya, subuh ni memang payah bangun. Cerita subuh pukul 6, pukul 8 bangun. Kenali aib. Sebab seorang tak akan sampai ke jalan Allah kalau dia masih belum tahu aib dia kat mana. Kalau kita hantar kereta kat bengkel, pertama bengkel cari mana aib kereta ni, apa boleh baiki. Tidak hantar jadi baiki je tanpa melihat aib kat mana, tak selesai masalah. Sepanjang kita hidup, cuba tuan-tuan senarai secara jujur aib tuan-tuan kat mana. Saya jujur senarai. Dan aib ini kita senarai sebab apa? Kita nak cari seorang tok guru boleh selesaikan dia. Maksudnya tunjuk jalan lah nak selesai. Saya orang yang ini saya suka membazir. Memang suka membazir. Itu perangai saya. Kita tahu aib, dia tahu. Jenis saya suka meminjam dan tak rasa tanggungjawab nak bayar. Saya pinjam dengan semua orang, anak saya dengan bini saya, semua saya tak bayar. Jadi watak dia. Maka ini aib. Saya punya aib, bila saya solat, saya tak pernah ingat Allah. Solat je mesti ingat beras kat dapur lah, ingat makanan, ingat tu. Baik. Kalau kita jujur beritahu aib, maka Allah ilhamkan kita jalan untuk baiki aib. Di masalahnya kita jenis ada pesakit tak nak beritahu aib dia. Dia duduk angkat hidung macam tu, ingat dia hebat. Sebab kita tak ada hebat apa pun. Tak ada pun kita perlu rasa kita hebat. Tuan-tuan, hebat tak boleh rasa kat sini. Nak rasa hebat kat akhirat kelak, bila dah masuk syurga, rasalah hebat. Tak apa, di situ tak ada lagi larangan. Kat dunia ni, orang yang rasa dia ni bersih, dia tak ada apa aib, dia silap so. Tidak nampak aib, itulah aib. So, saya duk cek diri saya, tak ada. Itulah aib awak, buta, tak nampak. Tuan-tuan, orang kalau tak nampak cacat yang memang jelas ada, maka dia benar-benar buta. Saya umur 20, tengok aib kat saya kat mana. Suka lambat sembahyang, aurat payah jaga. Masuk umur 50, aib kat mana? Masuk umur 60, aib kat mana? Masuk 60, saat saya ni suka beri alasan sikit. Alasan. Bila orang tua kan alasan dia laku sikit. Kita tak apalah, dia kan dah tua. Masa muda alasan tak berlaku, dia kena strong sikit alasan. Kalau tua dia senang je alasan, lutut sikit sakit. Oh tak apalah, pakcik dah tua, dah nak mati kan. Okey, kita okey. Kenapa? Itulah ustaz orang-orang ni. Orang tua, semua orang terima alasan. Kenapa? Alasan dia cakap, rasa tua dah ni. Kata ini aib. Kalau hal dunia kita beri alasan, okey lah. Hal yang kita akan untung akhirat kelak, kita beri alasan. Ni benda ni, pahalanya boleh ke kita, bukan boleh ke orang lain, ke kita. Lalu kita tetap berusaha mengatasi aib ni. Ya, tua itu keaiban yang perlu kita atasi. Sahabat Rasulullah yang buta mata, keaiban. Macam mana dia atasi?
So, kalau kita baca sejarah tentang Abdullah ibn Umi Maktum yang buta, dia boleh kat tali dia daripada masjid sampai ke rumah dia datang. Walau dia buta. Ni almarhum Al-Syahid Ahmad Yasin. Dia tolak kursi roda, kepala je gerak. Dia tolak setiap hari solat subuh berjemaah. Sehingga matinya dalam perjalanannya untuk pergi solat subuh berjemaah, kena bom. Padahal kepala je gerak. Kaki tak ada gerak, tangan tak ada gerak. Ni tolak. Pergi ke masjid, solat. Kita beri alasan apa? Sibuk. Saya subuh-subuh dah kena mesyuarat. Subuh. Dah nak prepare mesyuarat. Sebab itu Allah jadikan masjid ni banyak tempat. Supaya apa? Alasan kita tak laku. Bila awak tak ada pergi kat kepada kami, tempat lain ada. Yang dekat dengan awak tak ada masjid, surau, tempat awak solat jemaah. Awak tak nak belajar dengan kami, tak apalah. Yang dekat-dekat awak tak ada ustaz-ustaz ngajar untuk awak tengok. Tentang alasan tak akan laku. Khususnya alasan akhirat. Kalau kita rasa alasan tu laku, kita ni buta. Kita buta tentang melihat hakikat. Jadi ini 5 cara bagaimana seorang tu benar-benar nak sampai pada jalan Allah SWT.